Baik, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus bersama kami di Didik TV KPM pada pagi ini. Ini adalah edisi Khamis 10 Jun 2021 dan seperti biasa adalah hari yang sangat istimewa kepada adik-adik kita, kepada semua ibu bapa, guru-guru dan juga warga kerja kem pendidikan di seluruh negara pada hari ini. Seperti yang telah pun diumumkan pada seminggu yang lepas, ini berkaitan dengan keputusan Sijil Peperiksaan Malaysia SPM pada tahun 2020 yang sangat ironi, yang sangat mencabar, yang sangat unik dan berbeza yang telah pun dilalui oleh kesemua warga pendidikan sepanjang tahun 2020 termasuklah pada tahun ini 2021, dan pada hari ini akan diumumkan bermula pada 10 pagi nanti. Keputusan secara rasmi akan dikeluarkan. Kita tak boleh nak kata diumumkan di sekolah ataupun secara bersemuka ataupun diambil secara tradisional seperti yang telah pun diumumkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini sangat berbeza kerana ianya akan diumumkan dan dikeluarkan secara dalam talian. Boleh kita dapatkan dari sudut SMS-nya juga ataupun kepada mereka yang tidak punya capaian internet, kepada pelajar-pelajar ini, pihak sekolah yang akan mengenal pasti murid-murid tersebut untuk menyampaikan keputusan tersebut, keputusan mereka sendiri kepada pelajar-pelajar yang berkenaan. Okey, saya Hanim Miswan pada pagi ini akan bersama-sama dengan anda untuk kita bawakan terlebih dahulu pada jam 9 pagi dijangka akan berlangsungnya akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkaitan dengan segala keputusan ini, segala analisis yang terperinci dan bagaimana sebenarnya elemen-elemen yang boleh diterapkan dalam usaha untuk kita memberikan kepada adik-adik kita, kepada anak murid, kepada batch tahun 2003 ini untuk mereka mendapatkan keputusan mereka. Difahamkan akan ada juga analisis-analisis berkaitan dengan mata pelajaran yang akan diumumkan pada tahun ini. Sangat berbeza, sangat istimewa sebenarnya kerana jika dikenang kembali seramai 400,105 calon anak murid ini pada tahun 2021 ini, peperiksaan mereka dilangsungkan yang membabitkan lebih 48,014 petugas secara keseluruhannya. Ketika sesi temu bual khas bersama dengan lembaga peperiksaan juga memperkatakan mengenai perkara ini, bagaimana ini adalah antara kelompok teramai dari sudut petugas peperiksaan yang diambil, yang digunakan, yang dikerahkan ke seluruh negara terutamanya, yang membabitkan lebih 3,310 pusat peperiksaan. Hari ini akan diumumkan keputusan bermula pada jam 10 pagi, tetapi pada jam 9 pagi tepat pada jam 9 pagi nanti akan dibawakan sesi sidang media khas oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dari Putrajaya. Akan kami bawakan secara langsung. Difahamkan ini berkaitan dengan segala susah payahlah yang telah pun dilalui oleh warga pendidikan termasuklah adik-adik. Ingin dikenang kembali, ini adalah batch pada tahun 2003. Jadi kepada anda yang terus menonton kami di Didik TV KPM ini, selamat datang kita ucapkan. Ini hari yang sangat istimewa kepada anak-anak kita yang ingin kita raikan pada hari ini. Okey, dan ianya membabitkan 83 kertas peperiksaan yang dilangsungkan pada 22 Februari sehinggalah 25 Mac 2021. Dan pada satu sesi temu bual yang telah pun kita langsungkan di saluran ini, di Didik TV KPM ini, pada minggu lepas juga membabitkan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya sesi peperiksaan ini telah pun ditunda sebanyak 3 kali perancangannya dalam usaha untuk kita memaskini dan juga bersesuaian dengan Perintah Kawalan Pergerakan pada ketika itu, apabila adik-adik ini terpaksa melalui 3 tempoh dan juga tarikh yang berbeza dalam usaha untuk memastikan bahawa peperiksaan ini akhirnya boleh dilakukan pada 22 Februari hinggalah 25 Mac 2021 dalam usaha untuk mengekalkan faktor keselamatan dan juga kesihatan kepada bukan sahaja calon yang mengambil bahagian hampir 400,000 kesemuanya, tapi juga buat para petugas kesihatan dan juga mereka yang terlibat dalam peperiksaan. Dan lebih uniknya, SPM pada tahun 2020 yang diambil pada tahun 2021 ini juga secara sepenuhnya disemak oleh guru-guru ini di dalam talian, dan mereka juga menghantar keputusan, mereka juga melakukan segala semakan melalui proses yang sangat-sangat berbeza daripada kebiasaannya. Jadi ini keputusan yang sangat-sangat dinantikan, apatah lagi membabitkan kepada semua petugas-petugas dan juga 3,310 pusat peperiksaan. Ada 3 cara sebenarnya kalau boleh saya rangkumkan sedikit di dalam talian, secara SMS dan juga capaian internet
di mana para pelajar ini yang tidak mempunyai capaian internet yang secukupnya akan dihubungi oleh pihak sekolah. Jadi kita mulakan bagaimana untuk kita meraihkan adik-adik kita ini pada tahun ini dengan sesi sidang media yang akan diberikan, dan kabarnya telah pun bersedia dari Putrajaya di Auditorium Parcel E di Kompleks Bangunan Kerajaan Putrajaya untuk kita bawakan secara eksklusif, secara siaran langsung, dan nanti akan ada perbincangan secara ekstensif bersama dengan kami di sini di Didik TV KPM. Jika sudah bersedia, ayuh kita terus berikan sepenuh fokus dan juga tumpuan ke Putrajaya bersama Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Chidin. Kita berikan tumpuan dan juga kita raikan kepada keputusan SPM 2021 ini. Sesi sidang media khas bersama Yang Berhormat Menteri Kanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sidang media pada pagi ini adalah berkaitan dengan keputusan peperiksaan SPM 2020. Saudara-saudari, SPM 2020 cukup berbeza daripada mana-mana SPM sebelumnya. Jika kita lihat daripada tarikh asal SPM 2020 pada 5 Oktober, tarikh ini telah dianjakkan pada 16 November, kemudian dianjakkan sekali lagi pada 6 Januari, seterusnya dianjakkan pada 22 Februari. Dan kita laksanakan SPM ini pada 22 Februari sehinggalah 25 Mac 2021. Selain daripada sesi utama SPM, kita adakan juga sesi kedua. Sesi kedua ini bermula pada 6 dan berakhir pada 23 April 2021. Sesi khas ini diadakan mengambil kira adanya murid-murid yang terpaksa dikuarantinkan pada sesi pertama atas sebab jangkitan COVID-19 ataupun menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Alhamdulillah, kita lihat dalam tempoh ini SPM dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudari, ini adalah sedikit maklumat asas berkaitan dengan SPM 2020, di mana kita lihat jumlah calon mendaftar adalah 401,105 orang. Jumlah mata pelajaran atau bilangan mata pelajaran adalah 83 mata pelajaran, dan peperiksaan ini diadakan di 3,310 pusat peperiksaan di seluruh negara. Saya ingin menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan SPM 2020. Pertama sekali adalah berkaitan dengan persediaan yang telah dilaksanakan dalam memastikan supaya SPM 2020 dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah tentang pembaharuan yang kita telah laksanakan di sepanjang tempoh pelaksanaan SPM 2020. Dan akhir sekali saya akan memberi sedikit penjelasan berkaitan keputusan peperiksaan SPM 2020. Saudara-saudari, dari sudut persediaan, seperti mana saya sebut sebentar tadi, SPM 2020 dilaksanakan dalam situasi yang cukup berbeza. Belum pernah berlaku dalam sejarah. Kita adakan peperiksaan dalam situasi pandemik yang cukup besar. Menyedari kesukaran, menyedari cabaran yang bakal dihadapi dalam melaksanakan peperiksaan dalam tempoh yang mencabar ini, maka kita telah laksanakan persiapan yang cukup rapi. Pertama sekali adalah menyiapkan SOP atau garis panduan yang berkaitan. Bagaimanakah kaedah yang kita boleh gunakan
untuk melaksanakan peperiksaan ini supaya peperiksaan dapat berjalan dalam keadaan yang selamat. Kita tetapkan satu persatu proses yang perlu dilaksanakan. Kita latih petugas-petugas peperiksaan untuk memahami segala SOP yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, tahun ini murid-murid yang ingin menduduki peperiksaan perlu mengisi borang deklarasi, menyatakan tahap kesihatan mereka serta menjelaskan sama ada mereka adalah kontak rapat kepada sesiapa. Terdapat pelbagai maklumat yang kita mohon daripada calon untuk mengisinya sebelum mereka masuk ke Dewan Peperiksaan. Pendekatan ini berjalan dengan cukup baik. Kita berjaya memastikan bahawa murid-murid dapat mengikuti peperiksaan dengan selamat, dan jika kita lihat dari sudut infrastrukturnya juga, terdapat pelbagai perubahan kepada kaedah pelaksanaan pada tahun ini. Jika dahulu Dewan Peperiksaan ini hanya satu sahaja, ataupun ada 2 Dewan Peperiksaan dan di situlah murid-murid melaksanakan peperiksaan. Namun, kali ini hampir keseluruhan Dewan dan bilik darjah di sekolah digunakan. Bukan sahaja untuk bilik peperiksaan, tetapi juga bilik khas. Kita ada juga bilik alternatif, mengambil kira sekiranya ada keadaan di mana kita tahu pada waktu itu ada calon positif di dalam Dewan, bagaimana kita akan menanganinya. Begitu juga dengan bilik-bilik isolasi. Jadi jika kita lihat pada tahun ini, susunan infrastrukturnya cukup berbeza. Bahkan dalam bilik peperiksaan, jika tahun-tahun sebelumnya jarak antara meja adalah 0.8 meter, pada kali ini jarak antara meja adalah 1.5 meter. Ini merupakan antara perubahan dalam kaedah pelaksanaan dalam konteks SOP sewaktu COVID ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan kaki tangan atau personel. Jika kita lihat, pada tahun ini untuk SPM 2020, seramai 48,014 orang petugas peperiksaan terlibat. Ini merupakan peningkatan sebanyak lebih 15,000 orang petugas. Selain daripada petugas peperiksaan, proses perjalanan SPM ini juga dibantu oleh guru-guru di sekolah. Guru-guru menjadi guru bertugas daripada pagi, menunggu di hadapan pintu masuk ke sekolah, menyemak borang-borang deklarasi, membuat saringan kesihatan. Dan guru-guru juga membantu memastikan supaya pergerakan murid ataupun pergerakan calon dalam kawasan sekolah dapat dikawal dengan baik. Bahkan ada guru-guru, ramai guru. Proses ini memerlukan kerjasama semua pihak. Dan kita lihat dengan kerjasama petugas peperiksaan dan juga guru-guru bertugas, peperiksaan SPM 2020 dapat berjalan dengan selamat dan lancar. Selain daripada itu, terdapat juga 24,848 orang pemeriksa. Ini merupakan pertambahan seramai lebih 1,700 orang pemeriksa. Kita mengambil kira keadaan di mana kita anjakkan tempoh peperiksaan tersebut. Maka keputusan peperiksaan perlu keluar dalam tempoh yang sewajarnya bagi membolehkan anak-anak ini melanjutkan pelajaran ke peringkat berikutnya atau melaksanakan apa jua yang mereka hajati. Dan jika kita lihat, pertambahan jumlah pemeriksa ini membantu kita dalam mempercepatkan proses pemarkahan kertas-kertas peperiksaan SPM. Saudara-saudari, dari sudut pembaharuan, seingat saya apabila kita melihat satu persatu proses perjalanan peperiksaan SPM, kami di KPM bersama-sama lembaga peperiksaan duduk berbincang melihat apakah penambahbaikan
yang kita boleh laksanakan dalam situasi yang cukup berbeza ini. Kita tahu bahawa dalam konteks pelaksanaan PKP sebagai contoh, pergerakan adalah cukup terhad. Kita tahu bahawa terdapatnya risiko sekiranya guru-guru berkumpul untuk membuat pemarkahan. Maka kita bincang sama ada boleh tak kita bermula tahun ini semua pemeriksa melakukan pemeriksaan, kertas-kertas peperiksaan secara atas talian. Dan buat pertama kalinya dalam sejarah, semua kertas peperiksaan SPM diperiksa secara atas talian, kecuali satu, iaitu seni visual. Saudara-saudari, ini merupakan satu perubahan ke arah kebaikan yang kita laksanakan dalam tempoh yang singkat, tetapi dapat dilaksanakan dengan penuh teratur dan terancang. Alhamdulillah, penggunaan kaedah ini telah mempercepatkan banyak proses. Namun ianya bukan satu kaedah yang mudah. Sebanyak lebih 5 juta skrip kertas peperiksaan perlu diskan satu persatu dan dimasukkan di dalam sistem bagi membolehkan pemeriksa di seluruh negara mendapat akses kepada sistem tersebut dan melaksanakan pemarkahan seperti mana yang sepatutnya. Selain daripada itu, kita juga pada tahun ini, walaupun mempunyai 2 sesi peperiksaan, jika kita lihat proses pengeluaran keputusan peperiksaan disingkatkan. Jika tahun-tahun sebelumnya, proses pengeluaran keputusan peperiksaan ini mengambil masa sekitar 90 hari, pada tahun ini, proses pengeluaran keputusan peperiksaan mengambil masa 76 hari. Saudara-saudari, usaha kita untuk memendekkan tempoh proses pengeluaran peperiksaan ini dilaksanakan secara menyeluruh. Kita lihat satu persatu apakah sumber yang kita boleh tambah bagi memastikan proses ini walaupun dipendekkan tetapi kualiti pendekatan ataupun kualiti kerja tetap kita pastikan berada pada tahap yang amat baik. Sebab itu jika kita lihat tadi, apabila kita bercakap tentang pemeriksa, kita tambah lebih 1,700 orang pemeriksa bagi memastikan usaha-usaha dapat dibuat supaya kertas-kertas ini diperiksa dalam tempoh yang lebih singkat. Penggunaan teknologi dalam konteks pemeriksaan ini juga mempercepatkan banyak proses. Jika dahulu dalam konteks pemeriksaan secara manual, guru-guru kena tambah markah satu persatu dari satu muka surat ke muka surat yang lain. Tetapi penggunaan teknologi ini membolehkan markah itu ditambah secara automatik dan ianya mempercepatkan proses dan mengurangkan juga risiko kesilapan manusia. Saudara-saudari, selain daripada itu, buat pertama kali dalam sejarah, keputusan peperiksaan SPM boleh disemak secara atas talian. Ini juga merupakan satu pendekatan digitalisasi yang kita laksanakan di KPM. Kita mahukan supaya proses-proses yang boleh didigitalkan itu dapat didigitalkan secepat mungkin dan salah satunya adalah berkaitan dengan SPM, terutamanya SPM 2020. Selain daripada itu, pengeluaran slip keputusan rasmi juga kita laksanakan secara dalam talian. Jika kita ingat sebelum ini, apabila hari keluarnya keputusan peperiksaan, anak-anak kita akan ke sekolah. Mendapatkan keputusan peperiksaan, mendapatkan slip peperiksaan. Kali ini tidak lagi. Pagi ini anak-anak kita akan mendapat akses kepada keputusan peperiksaan secara atas talian. Dan sekiranya mereka tidak mendapat akses secara atas talian, pihak sekolah akan membantu mereka. Dan begitu juga dengan keputusan. Slip selepas ini akan dilaksanakan, pengeluaran slip dilaksanakan secara atas talian. Saudara-saudari,
Antara pembaharuan lain adalah percetakan sijil dan pengedaran sijil SPM. Umumnya percetakan dan pengedaran sijil SPM ini dibuat dalam tempoh lebih kurang 6 bulan. Namun tahun ini percetakan dan pengedaran dibuat dalam tempoh sekitar sebulan lebih. Ini merupakan antara perubahan-perubahan, kejayaan-kejayaan yang telah dilaksanakan dalam tempoh yang singkat ini bagi memastikan walaupun kita menghadapi cabaran yang cukup besar dalam konteks melaksanakan SPM dalam pandemik COVID-19, kita mengambil ruang ini untuk menambah baik sistem dan proses yang ada supaya kita dapat pastikan di mana kita dapat tingkatkan produktiviti dan pada masa yang sama memastikan kualiti tugasan kita terus berada pada tahap yang tinggi. Saudara-saudari, ini saya kongsikan tarikh-tarikh penting untuk anak-anak di luar sana dalam konteks pengeluaran sijil SPM. Hari ini slip keputusan SPM pagi nanti pada jam 10 pagi boleh didapati di dua pautan tersebut. myresult1.moi.gov.my dan myresult2.moi.gov.my. Ini selain daripada ringkasan keputusan yang boleh didapati melalui SMS. Pada hari Isnin ini, pada 14 Jun 2021, sijil slip keputusan rasmi akan boleh dimuat turun dari myresults3.moi.gov.my. Slip ini adalah seperti mana slip-slip sebelum ini, di mana dia ada jata negara dan juga di bawah itu ada QR code untuk memudahkan rujukan. Seterusnya, mulai 10 Julai 2021, sijil SPM akan diedarkan secara berperingkat. Saudara-saudari, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis keputusan peperiksaan SPM 2020. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa SPM ini adalah satu peperiksaan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Oleh sebab itu, dalam konteks kita menyiapkan keputusan ini, kita telah adakan penanda arasan dan penjaminan kualiti untuk SPM 2020 melibatkan dua badan pentaksiran antarabangsa. Ini adalah grade purata nasional untuk SPM 2020. Jika kita lihat grade purata nasional pada tahun ini adalah 4.80 berbanding dengan 4.86 pada tahun 2019. Data ini menunjukkan bahawa pencapaian calon adalah lebih tinggi pada tahun 2020 berbanding dengan 2019. Ingin saya ingatkan bahawa nilai PN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Ya, nilai lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Jadi kalau 2019 nilainya 4.86, 2020 nilainya adalah 4.80 dan ini menunjukkan pencapaian calon pada 2020 meningkat. Saudara-saudari, analisa ini adalah berdasarkan calon yang mendaftar kali pertama sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran dan menduduki sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran. Seterusnya, izinkan saya jelaskan trend GPN untuk tahun 2016 sehingga tahun 2020. Jika kita lihat trend GPN daripada 2016 ke 2020, pencapaian tahun 2020 adalah pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun. Alhamdulillah. Saudara-saudari sekalian, seterusnya kita lihat jurang pencapaian calon mengikut lokasi. Pertama sekali kita lihat pada tahun 2019, jurang pencapaian calon adalah 0.44 mata. Pada 2020,
jurang pencapaian calon menurun ke 0.38 mata. Jika kita lihat pencapaian calon bandar, ya, garisan merah tersebut menunjukkan peningkatan, dan pencapaian calon luar bandar juga menunjukkan peningkatan. Namun peningkatan pencapaian calon luar bandar adalah lebih tinggi daripada peningkatan pencapaian calon di bandar. Sekali lagi saya ingatkan bahawa nilai itu lebih tinggi, lebih rendah nilai itu menunjukkan bahawa pencapaiannya adalah lebih baik. 5.14 untuk calon luar bandar pada tahun lepas, pada tahun 2019, 5.06 untuk calon luar bandar pada tahun 2020. Saudara-saudari, seterusnya adalah prestasi mata pelajaran. 43 mata pelajaran menunjukkan peningkatan, 39 mata pelajaran menunjukkan penurunan, dan 1 mata pelajaran kekal seperti mana 2019. Ini adalah prestasi mata pelajaran teras. Jika kita lihat pada 2019, mata pelajaran teras yang menunjukkan peningkatan, terdapat 3 mata pelajaran teras yang menunjukkan peningkatan, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Pendidikan Moral. Itu pada tahun 2019. Okay. Untuk calon 2020, terdapat 5 mata pelajaran yang menunjukkan peningkatan, iaitu Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Untuk tahun 2019, mata pelajaran teras yang menunjukkan penurunan adalah Matematik, Sains, Sejarah dan Pendidikan Islam. Dan bagi tahun 2020, mata pelajaran yang menunjukkan penurunan, pada tahun 2019 yang menunjukkan penurunan adalah Matematik, Sains, Sejarah dan Pendidikan Islam. Untuk 2020, mata pelajaran yang menunjukkan penurunan adalah Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Saudara-saudari, seterusnya adalah tentang calon layak sijil SPM. Bagi tahun 2019, 86.72 calon layak mendapat sijil SPM, dan bagi tahun 2020 ianya meningkat 1.96% pada 88.68%. Jadi peratus calon yang mendapat sijil pada tahun ini adalah lebih, untuk tahun 2020 adalah lebih tinggi daripada tahun 2019. Saudara-saudari, ini adalah data menunjukkan keperatusan calon berkeperluan khas yang layak sijil SPM. Pada tahun 2019, 61.34% calon berkeperluan khas mendapat sijil SPM, dan pada tahun 2020 sebanyak 68.2% ataupun peningkatan sebanyak 6.88% dalam konteks jumlah calon berkeperluan khas yang layak mendapat sijil SPM. Saudara-saudari, kita lalui tempoh ini dengan penuh sukar. Semua pihak perlu mengharungi pelbagai cabaran. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada jentera kita di Kementerian Pendidikan, khususnya lembaga peperiksaan, dalam memastikan peperiksaan SPM 2020 berjalan dengan baik. Untuk anak-anak kita, calon SPM 2020, SPM Promax 2020, apa sahaja keputusan yang anak-anak dapat pada hari ini, ingatlah, generasi anak-anak adalah generasi yang hebat. Belum pernah ada mana-mana kohort SPM yang melalui dugaan, cabaran dan juga rintangan seperti mana anak-anak calon SPM 2020. Tabik hormat Pak Cik untuk anak-anak sekalian. Kepada guru-guru,
anda telah melakukan yang terbaik untuk anak-anak didik calon SPM 2020. Dalam tempoh yang sukar, dalam tempoh yang tidak pernah kita jangka, dalam keadaan yang amat mencabar, walaupun kita terpaksa menutup sekolah, walaupun kita terpaksa melaksanakan PDPR, tetapi alhamdulillah, guru-guru untuk anak-anak calon SPM 2020, saudara-saudari telah melakukan yang terbaik. Selain daripada itu, saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang terlibat dalam proses melaksanakan SPM 2020. Ianya bukan satu proses yang mudah. Guru-guru yang bertugas sebagai petugas peperiksaan, guru-guru yang bertugas pada hari peperiksaan, guru-guru yang terlibat dalam pemarkahan peperiksaan, dan sekali lagi, guru-guru yang mengajar murid-murid calon SPM 2020, bagi pihak KPM, terima kasih saya ucapkan. Saudara-saudari, kepada ibu bapa di luar sana, bagi pihak KPM, kami mengucapkan jutaan terima kasih. Kami sedar tempoh ini adalah satu tempoh yang amat mencabar. Dan kami tahu kami tidak sempurna. Tetapi dalam tempoh ini, kami telah cuba untuk laksanakan yang terbaik. Apa yang penting, kami mohon supaya ibu bapa di luar sana terus berikan kepercayaan kepada KPM. Percayalah antara satu sama lain. Kita sama-sama inginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan insya-Allah, jika kita bersatu, jika kita bersama, kita akan dapat memastikan kita harungi situasi yang sukar dan kita menang bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya buka pada soalan, silakan. Okey, boleh mula. Aisyah dari Bernama, silakan. Assalamualaikum. Jadi saya Waalaikumsalam. nak tanyakan mengenai statistik berapa ramai jumlah calon yang memperoleh keputusan grade A+, dan A- dalam semua mata pelajaran, dan seterusnya berapa jumlah calon layak terima CGSPM pada 2020. Terima kasih, Datuk. Jumlah calon. Okey, data-data berkaitan dengan jumlah calon yang mendapat grade-grade tertentu dan juga berapa jumlah calon yang mendapat sijil SPM, kita akan sertakan dalam laporan yang kita telah sediakan. Dan insya-Allah sekejap lagi saya akan berikan QR code untuk maklumat-maklumat yang berkaitan. Berkaitan calon yang sijil, tadi saya telah sentuh tadi bahawa jumlah calon yang mendapat sijil pada kali ini secara peratusnya meningkat sebanyak 1.96% berbanding dengan tahun 2019. Ya, itu adalah berkaitan dengan sijil. Seterusnya, ada lagi? Silakan. Oh, sorry. Ayu Cosmo. Ayu, silakan. Ya, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey, Datuk ada mention tadi pada 10 Julai sijil SPM akan diedarkan secara berperingkat, ya Datuk? Yap. Okey, pengedaran ni macam mana? Akan dibuat secara dalam talian juga ke, ataupun murid-murid boleh ambil di sekolah ke? Mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit. Right. Kaedah pengedaran sijil SPM yang mana seperti mana saya sebut tadi akan diedarkan secara berperingkat mulai 10 Julai. Kaedahnya adalah bergantung pada situasi pada waktu tersebut. Jadi pihak sekolah, pihak KPM akan jelaskan pada calon-calon tentang apakah kaedah
untuk mereka mengambil sijil tersebut. Sijil tersebut adalah dalam bentuk hard copy ya. Sijil tersebut dalam bentuk hard copy yang dihantar kepada calon-calon melalui kaedah-kaedah yang kita akan maklumkan kemudian bergantung kepada situasi pada waktu itu. Okey. Seterusnya Maisarah, utusan. Assalamualaikum Datuk. Salam. Saya nak tanya, tahun ni dia SPM 2020 ada 2 sesi peperiksaan kan? Yep. Sesi pertama dan kedua. Jadi adakah KPM buat penilaian tentang pencapaian antara peperiksaan sesi pertama dan kedua tu? Okey. Keseluruhan keputusan ini kita akan lakukan analisa secara mendalam ya, sesi pertama ke sesi kedua kita akan lihat secara mendalam setiap satu dan ini akan mengambil sedikit masa ya. Kita baru umumkan keputusan pada kita belum lagi keluarkan pun. Pada 10 pagi kita keluarkan keputusan dan insya-Allah kita akan laksanakan analisa secara mendalam termasuklah di mana dalam konteks murid pada sesi utama dan juga murid pada sesi yang kedua. Okey. Terima kasih. Seterusnya Melissa Tiong BFM. Silakan. Ada? Tak ada? Kalau tak ada, Jalil Suara TV. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Salam. Bagi pelajar yang tidak ada akses internet ini, dijangka bila mereka akan dapat keputusan SPM daripada pihak sekolah? Okey, soalan yang baik. Kita telah minta supaya pihak sekolah menghubungi semua calon ya. Kita telah minta pihak sekolah menghubungi semua calon tentang kaedah untuk mereka mendapatkan keputusan tersebut. Untuk calon-calon yang tidak mempunyai akses kepada internet, guru-guru telah berbincang dengan calon-calon ini apakah kaedah yang terbaik dan kita jangka ya mereka akan mendapat keputusan itu secepat mungkin insya-Allah. Right, seterusnya Cherry Sinchiu, silakan. Selamat sejahtera Menteri. Ya. Soalan saya adalah tentang SPM ulangan 2021. Sedangkan tarikh rasmi pendaftaran SPM ulangan adalah bermula dari 17 Mei hingga 18 Jun. Jadi sesetengah pelajar mungkin menghadapi masalah pendaftaran dalam masa singkat dan hanya tinggal 8 hari sahaja selepas pengumuman keputusan SPM. Jadi jika mereka terlepas peluang, maka harus mendaftar tahun depan. Tapi kohort SPM 2021 merupakan kumpulan pelajar yang mengikuti KSSM diperkenalkan pada tahun 2017. Jadi ia juga merupakan salah satu cabaran bagi pelajar tersebut. Jadi adakah kementerian mempertimbangkan untuk melanjutkan tarikh pendaftaran SPM ulangan 2021? Okey, SPM ulangan 2020. Ya. SPM ulangan 2020. Okey, SPM ulangan 2020. SPM ulangan 2020 kita akan laksanakan pada minggu ketiga bulan September tahun ini untuk 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Malaysia, Sejarah dan juga Matematik. Dan prosesnya akan diumumkan oleh lembaga perperiksaan dalam masa yang terdekat. Ya. Terima kasih. Seterusnya Melissa Tiong BFM. Tak ada? Selamat pagi. Saya nak tanya tentang portal My Results ini. Apakah persiapan yang dibuat oleh kementerian untuk memastikan website ini tidak ada crash lah sebab nanti ada ramai student yang nak akses portal ni kan. Dan soalan kedua saya, sebab GPN tahun ni telah meningkat dan juga jurang antara pelajar luar bandar dan bandar telah menurun. Ini adalah it's defying expectations. So apakah sebab spesifik dia? Okey, saya jawab soalan kedua berkaitan dengan sebab-sebab menyebabkan atau faktor-faktor yang menyumbang kepada keputusan. Seperti mana saya sebut tadi, kita akan umumkan keputusan sekejap lagi dan berkaitan dengan sebab, punca, faktor dan sebagainya, kita akan membuat analisa yang mendalam. Ingin saya jelaskan di sini ya, berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
terlalu banyak variables, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi persekitaran SPM dan untuk calon-calon SPM 2020, dan kita perlu meneliti satu persatu secara mendalam untuk melihat dan memahami keputusan SPM 2020 ini. Dan berkaitan dengan untuk adakah kementerian telah membuat persediaan memandangkan ramai yang nak masuk nak cek results tadi, adakah kementerian telah membuat persediaan supaya website tersebut tidak crash, ya, ditanya oleh Melissa tadi. Saya ingin jelaskan di sini bahawa on our side, pada pihak kita telah cuba ikhtiarkan yang terbaik. Cuma sebaiknya kami mohon di sini supaya sekejap lagi bila anak-anak nak semak keputusan untuk seorang calon tu, kalau boleh satu je lah akses untuk semak keputusan tersebut. Tak perlu masuk ramai-ramai, tunggu bagi anak ataupun ibu bapa menyemak keputusan anak mereka. InsyaAllah kita dapat laksanakan dengan tersusun dan baik. Ya. Okey, ada lagi? Jika tidak ada, saya sekali lagi ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, kepada anak-anak calon SPM 2020. Anda telah lakukan yang terbaik, kepada guru-guru yang terlibat dalam pelaksanaan SPM 2020. Anda juga telah berikhtiar dan melaksanakan yang terbaik. Kepada ibu bapa, terima kasih di atas sokongan dan dukungan kalian dan juga kepada seluruh jentera Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya lembaga peperiksaan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam mengendalikan SPM 2020. Terima kasih saya ucapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia sedikit pertutusan dan juga sidang media yang dilakukan secara lintas langsung ataupun secara siaran langsung dari Putrajaya oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin berkaitan dengan keputusan SPM yang akan diumumkan pada jam tepat 10 pagi nanti. Jadi kepada semua calon, sedikit recap yang boleh saya katakan di sini juga adalah berkaitan dengan mungkin pada 10 pagi nanti ramai yang tidak sabar berpusu-pusu ingin mengetahui keputusan masing-masing. Jadi antara pesanan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan tadi adalah berkenaan dengan bagaimana perlu kita bersabar dan juga satu persatulah kita berikan angka giliran masing-masing dalam usaha untuk kita mendapatkan capaian dan juga keputusan yang diinginkan. Bersabar, kita harapkan agar semua tidak serbu dalam satu-satu masa. Okey, keputusan ada, hanya akan diberikan pada jam 10 pagi nanti. Okey, antara perincian dan juga intipati daripada sidang media yang diberikan sebentar tadi oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan untuk kita rumuskan di sini adalah ini berkaitan dengan maklumat am calon-calon ataupun bagaimana SPM 2020 ini yang berlangsung pada tahun ini 2021 pada 22 Februari hingga 25 Mac 2021 ini. Maklumatnya calon mendaftar adalah seramai 401,105 calon secara keseluruhannya, membabitkan lebih kurang 48,014 petugas, dan bilangan mata pelajaran yang telah pun diambil oleh kesemua calon ini, ada yang mengambil subjek elektif dan juga sebagainya, adalah sebanyak 83 mata pelajaran secara keseluruhannya, membabitkan 3,310 pusat peperiksaan. Ini antara maklumat yang telah pun dikongsikan sebentar tadi yang kami bawakan secara ekstensif di sini di Didik TV KPM. Dan seterusnya juga antara perkara lain yang turut ditekankan di sini adalah berkaitan dengan 3 aspek utama, iaitu persediaan, pembaharuan dan juga analisis keputusan yang telah pun diberikan tadi akan kami bawakan juga di sini. Ini berkaitan dengan persediaan antara garis panduan, pengurusan dan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam. 3 aspek ini akan kami bawakan. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan setiap calon ini diberikan borang deklarasi COVID-19 yang perlu diisi oleh semua calon. Mereka perlu mengisytiharkan keadaan masing-masing terlebih dahulu, sama ada mereka ini berada dalam keadaan yang baik, simptom-simptom yang dialami ataupun kontak rapat. Dan kemudian di setiap dewan dan juga bilik peperiksaan ini akan ada 3 yang diberikan keutamaan. Ada juga bilik peperiksaan khas, bilik alternatif
dan juga bilik isolasi. Sebab itu ketika peperiksaan berlangsung kita nampak juga berkaitan dengan bilik-bilik khas ini yang diberikan keutamaan kepada mereka yang berkeperluan. Dan jarak yang diumumkan tadi oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan adalah 1.5 meter. Kalau sebelum ini kebiasaannya 0.8 meter sahaja. Pada sesi peperiksaan diberikan penjarakan fizikal sebanyak 1.5 meter. Dan ini membabitkan kepada semua pemeriksa dan juga petugas peperiksaan yang diberikan tanggungjawab. Ada pertambahan lebih 15,591 secara keseluruhannya bagi petugas peperiksaan. Antara pembaharuan yang juga dilakukan adalah berkaitan dengan pemeriksaan skrip jawapan secara sepenuhnya dalam talian. Proses pengeluaran keputusan juga disingkatkan. Ini menarik kerana kebiasaannya mengambil masa 3 bulan, 90 hari, tapi untuk sesi 2020 ini pada tahun 2021 ini diumumkan hanya 76 hari sahaja, disingkatkan, dipercepatkan dalam usaha untuk memberikan proses yang lebih teratur kepada anak-anak kita ini, batch tahun 2003 ini untuk melangkah ke peringkat IPTA. Dan semakan keputusan buat pertama kalinya diberikan secara sepenuhnya di dalam talian. Selain daripada itu juga antara pembaharuan yang dilakukan adalah berkaitan dengan pengeluaran strip secara rasmi dan juga sijil yang akan diberikan nanti juga secara berperingkat. Okey, dan ini tarikh-tarikh pentingnya. Hari ini slip keputusan peperiksaan 10 Jun 2021, kemudian slip keputusan rasmi yang mempunyai jata dan kod QR pada 14 Jun 2021. Ini penting sebab kita perlu tahu perbezaan slip ini, dan kemudian pada 10 Julai nanti barulah secara berperingkat akan diberikan sijil SPM, juga dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan tadi, akan diberikan secara berperingkat kepada setiap murid dalam talian, dan juga sekiranya memerlukan untuk diberikan secara fizikal akan dikenal pasti murid-murid tersebut. Ini sedikit analisis yang penting juga untuk dibicarakan di sini berkaitan dengan sangat pentinglah setiap tahun kita ingin tahu berkaitan dengan sama ada keputusan itu meningkat, subjek mana yang menjadi perhatian pada tahun ini. Dan ada yang diberitahu dalam sidang media sebentar tadi berkaitan dengan Grid Purata Nasional GPN yang terus menunjukkan trend yang sangat baik, termasuklah pada kadar 5 tahun ini, di mana ini merupakan pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun untuk 2020. Dan ini adalah pengiktirafan SPM yang diiktiraf di peringkat antarabangsa yang diteruskan berkenaan dengan bagaimana akreditasi ini juga diberikan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia daripada Cambridge Assessment International Education dan juga Pearson UK yang mengiktiraf penanda arasan dan penjaminan kualiti untuk SPM 2020 diberikan daripada 2 badan pentaksiran antarabangsa. Dan ini Grid Purata Nasional yang saya beritahu sebentar tadi berkaitan dengan kepentingan untuk kita tahu prestasi secara keseluruhan semua calon SPM 401,000 ini membabitkan peningkatan bagaimana pada tahun ini daripada tahun 2019 4.86 grade Purata Nasionalnya, pada tahun ini mendapat satu grade yang lebih baik kepada 4.80 di mana menunjukkan pencapaian calon meningkat berdasarkan calon yang mendaftar kali pertama sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran dan menduduki sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran. Nilai GPA yang lebih kecil menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Itu rimak yang perlu kita tahu kerana ianya juga adalah keputusan ataupun GPN Grade Purata Nasional yang terbaik dalam tempoh 5 tahun kebelakangan dan yang terbaharu ini. Okey, pada tahun 2016 50.05, 2017 4.9, 2018 4.89, pada tahun lepas 2019 4.86 dan tahun ini adalah 4.80. Dan ini menurut prestasi mata pelajaran teras. Ada beberapa perkara yang digariskan tadi, ada berlaku sikit penurunan untuk bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, tetapi lihat kepada pencapaian 5 mata pelajaran ini secara dalam mata pelajaran subjek teras ini, iaitu matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam dan juga pendidikan moral, mencatatkan peningkatan dari sudut prestasi mata pelajaran dari sudut lulusnya anak-anak murid ini, calon-calon ini dalam mendapatkan prestasi yang terbaik pada tahun 2020 berbanding pada tahun 2019 ini hanya 3 saja yang naik. Berbanding pada tahun 2020 5 mata pelajaran berjaya untuk kita tingkatkan prestasi SPM mereka. Dan ini pada tahun 2020 peningkatan juga ditunjukkan kepada calon yang layak untuk mendapat sijil SPM. Bagaimana mereka ini peratus calon sijil SPM meningkat dengan peratusnya 1.96%. Menariknya daripada tahun 2019 hanya 86.72%. Pada tahun ini 2020 secara hebatnya calon-calon ini
meningkat untuk mendapatkan calon sijil SPM ni sebanyak 88.68%. Sangat berbeza, kita sedia maklum. Ini adalah peperiksaan SPM yang paling mencabar, tetapi atas komitmen dan juga betapa komitednya Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha untuk menjayakan. Kita lihat tadi daripada 3 tarikh awal yang diberikan sehinggalah tarikh sebenar pada 22 Februari. Akhirnya pihak Kementerian Pendidikan berjaya untuk melaksanakan peperiksaan dan hasilnya peningkatan calon-calon yang mendapat sijil SPM ini, yang layak mendapat sijil kepada 1.96% berbanding kepada tahun lepas. Dan ini calon berkeperluan khas yang layak untuk dapat sijil SPM meningkat dengan keputusan yang sangat mendadak, boleh katakan dengan peratusan yang besar juga, sebanyak 6.88% berbanding pada tahun 2019 hanya 61.34% saja, tapi pada tahun 2020 68.22% yang layak untuk mendapatkan sijil SPM daripada calon berkeperluan khas. Dan ini juga menunjukkan betapa komitednya guru-guru. Ini pujian dan kredit juga perlu diberikan kepada guru-guru dan ibu bapa dalam memastikan bahawa calon berkeperluan khas ini boleh untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Jadi tahniah diucapkan kepada semua. Saya faham ini pastinya akan menjadi satu saat, lebih kurang 14 minit saja lagi, waktu detik-detik yang ditunggu-tunggu dalam usaha untuk mendapatkan keputusan secara penuh sebagai individu, dalam usaha untuk mendapatkan keputusan masing-masing. Kita ingin meneruskan perbincangan di sini di Didik TV KPM sebab dah alang-alang 9.46 pagi ini. Kita ingin lanjutkan sehingga pada jam 10 pagi. Saya percaya selain daripada calon-calon, ibu bapa, warga kem pendidikan, pengurusan, cikgu-cikgu adalah antara individu yang paling tidak sabar untuk mendapatkan keputusan juga. Bagaimana dengan subjek-subjek mereka, bagaimana dengan anak didik mereka, pencapaian masing-masing. Ini juga menjadi antara peperiksaan yang unik juga bagi mereka. Jadi kita dapatkan secara eksklusif di Didik TV ini pada pagi ini bersama dengan 2 orang guru bersama dengan saya pada pagi ini secara dalam talian saja. Cikgu Azhari bin Mohamed dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Panlima Garang, ni orang kampung ni, dan juga Puan Faraliza binti Ahmad Syukri, guru bahasa Inggeris dari SMK Bandar Mas Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum kedua-duanya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Nak kata kabar baik, risau pun ada, semua ada. Semua ada hari ni. Ya, Cikgu Azhari, risau juga ataupun menyembunyikan kerisauan di dalam senyuman tersebut? Itulah kita sembunyikan sikitlah. Kita kutipkan sedikit kegembiraan itu tadi. Okey, mungkin kita bagi ladies first lah terlebih dahulu, Cikgu Azhari, pada Cikgu Faraliza, guru bahasa Inggeris. Yang pertamanya, bagaimana saya nak imbau sikit cabaran untuk SPM 2020 ini yang dilakukan pada 2021. Cikgu adalah guru mata pelajaran teras dan kemudian nak mengajar dalam tempoh PKP sepanjang 2020 dalam talian secara fizikal. Kemudian peperiksaannya sangat berbeza. Cikgu mungkin boleh kongsikan juga, Cikgu, silakan. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, Assalamualaikum, thank you Faris. Saya tengah nak recall. Bila recall balik tu rasa macam terus rasa sebab. Bila recall rasa sebab. Okey, basically memang guru-guru satu Malaysia, saya rasa satu dunia yang ada berhadapan dengan pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan besar yang merupakan the last step to IPTA. InsyaAllah daripada peringkat sekolah. Memang banyak cabaran dia. Ada yang melibatkan guru-guru, ada yang jatuh sakit, ada yang stres, ada yang yang give up halfway, pelajar-pelajar give up, guru-guru pun rasanya dah burn out. Kalau nak diceritakan memang boleh buat drama ni. dan drama yang ratingnya pasti tinggi lah, saya percaya. Cikgu Azhari, sedikit perkongsian berkaitan dengan cabaran untuk SPM 2020 yang sangat berbeza, sangat unik ni, kalau ingin dikongsikan, Cikgu Azhari. Itulah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk cabaran kali ini, terutama sekali untuk mata pelajaran sejarah memang sangat-sangat mencabar. Okay, sebab seperti yang kita tahu, sejarah ni memang terlalu banyak fakta yang pelajar ni kena ingat. Okay, dan cabaran bagi seorang cikgu untuk memastikan pelajar ini baca buku itu sahaja. Okay. Kalau mereka tak baca buku, mereka tak dapat tahu apa yang ada dalam kandungan buku teks. Dan kalau
tak tahu, mereka tak boleh nak jawab. Itu sahaja sebenarnya cabaran, terutama sekali bagi mata pelajaran sejarah. Fakta. Cikgu Azhari, tahniah juga sebab sejarah antara subjek yang menunjukkan peningkatan, tetapi perkara berbeza bagi Cikgu Faraliza. Kalau ingin dikongsikan antara subjek yang diumumkan sebentar tadi mendapat penurunan dari sudut peratus lulus adalah bahasa Inggeris. Mungkin Cikgu Faraliza secara umumnya mungkin boleh kongsikan antara cabarannya, antara kenapa subjek bahasa Inggeris pada tahun ini sedikit menurun berbanding pada tahun lepas, Cikgu Faraliza. Okey, saya nak ulas sikitlah. Bila kita buat persediaan pada beberapa bulan sebelum SPM 2020, pada waktu tu kami menjangkakan yang soalan-soalan berkaitan dengan realiti, iaitu COVID-19 akan definitely keluar. Itu jangkaan kebanyakan daripada guru-guru dari seluruh negeri. Jadi itu salah satulah mungkin disebabkan kekangan topik yang kami perlu pastikan pelajar-pelajar ni kena aware, kena bersedia, dalam keadaan bersedia. Saya tak lihat dari aspek pelajar-pelajar di sekolah di bandar, ya, Faris. Ni sekolah-sekolah di luar bandar yang ramai antara mereka yang tak ada capaian internet. So, how would you expect students yang daripada luar bandar ni, kita nak pastikan momentum diorang sama, subhanallah. Tetapi lebih mencabar lagi apabila dalam keadaan touch and go, on and off, sekejap PTR, sekejap kelas. So, diorang punya momentum dia memang sangat-sangat haywire. Salah satu sebab kenapa saya rasa personally English percentage ni jatuh mungkin kerana tidak semua pelajar-pelajar berada on the same page. Maksudnya mungkin fokusnya ke arah lain, tapi yang saya sangat pasti pelajar-pelajar walaupun mereka tidak dapat melihat dari segi peningkatan result bahasa Inggeris tahun ini, personally saya rasa saya perlu bangga dengan semua guru-guru bahasa Inggeris di seluruh Malaysia. Bukan sekolah kita di SMK Bandar Mas, tapi seluruh negeri di dalam negara kita ni. Because all teachers, they have done their very best. Dah all out dah, ya. Ada kes yang saya dengar, subhanallah, ada sampai guru yang menanda kertas sampai telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah pada rakan-rakan guru. It breaks my heart. Tapi guru-guru yang sentiasa never give up. Wahai anak-anak di luar sana, wahai guru-guru bahasa Inggeris, tak kisahlah subjek apa sekalipun, lihatlah semua ni dengan mata lebah. Jangan lihat semua yang berlaku ni dengan mata lalat. Nanti kita bau sampah je, segala yang busuk je kita nampak. So jadi ini sebagai satu hikmah di sebalik setiap musibah. Dan di sebalik setiap musibah tu juga cikgu, adanya kemanisan yang kita boleh kongsikan juga. Cikgu Azhari, saya tertarik dengan poin yang diberikan oleh Cikgu Farah seperti tadi berkaitan dengan cabaran untuk menanda kertas peperiksaan juga. Jadi difahamkan pengumuman diberikan oleh lembaga peperiksaan juga berkaitan dengan ini pertama kalinya sesi menyimak kertas tersebut di dalam talian. Cikgu Azhari mungkin boleh kongsikan bagaimana modus operandinya, bagaimana sebenarnya persediaan cikgu-cikgu dalam menyimak dah dalam talian. Perlu cepat berbanding kebiasaannya. Biasanya 3 bulan, ini 75 hari saja, Cikgu Azhari. Ya, betul tu. Betul lah ni. Untuk pertama kalinya pemeriksaan kertas peperiksaan SPM secara atas talian. Bukan sahaja pelajar yang menghadapi cabaran untuk menjawab peperiksaan SPM, cikgu pun mencabar diri masing-masing untuk menanda secara online. Bukan semua cikgu mahir pandai ICT, tidak. Tak semua. Itu juga antara cabaran yang mana cikgu ni perlu menanda secara atas talian, kena menghadap komputer, kena menghadap laptop terlalu lama. Ada yang stres, ada yang tertekan. Itu memang cabaran yang sangat tinggi. Tetapi walaupun cabaran itu kita hadapi, yang lama, yang muda, cabaran itu kita hadapi dan peperiksaan telah tamat, keputusan berjaya dikeluarkan tepat pada masa yang telah ditetapkan. Okay, kita guru menghadapi cabaran, murid menghadapi cabaran, semua. Yalah, itu cabaran yang paling berat sekali. Betul, saya tertarik sebab dia macam satu usaha yang kolektif lah di antara guru, anak murid, pihak kementerian juga kredit perlu diberikan. Cikgu Farah, cikgu berada di sekolah ke?
Ya. Sorry ya Hanif, saya salah panggil nama tadi. Sorry. Tak apa. Nanti itu memang Hanif, biasalah Hanif. cikgu kan banyak nama kena ingat kan. Tapi nanti saya akan pakai name tag lah untuk cikgu nampak betul-betul. Cikgu Farah, Yes. bagaimana mungkin sedikitlah sebab hampir 6 minit untuk keputusan diumumkan. Sedikit harapan kepada cikgu secara peribadi kepada anak-anak murid yang akan mengambil keputusan nanti. Silakan cikgu. Okey, kepada semua calon-calon SPM 2020 di mana sahaja anda berada kini, juga kepada anak saya Muhammad Arif Mirza bin Muhammad Farid, anak ibu dan semua anak-anak calon SPM 2020, keep your head up. Keep your head up. Do not give up. Always take this positively. Sentiasa bersyukur anak, bersyukur kerana anda adalah batch Pro Max. Ingat tu, kalau kita ada iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, you guys are the generation of this Pro Max. Everything is maximum. Masa maksimum, kasih sayang maksimum, pertimbangan untuk anda masuk ke IPTA, insya-Allah akan mendapat pertimbangan yang paling maksimum. So, all the very best of luck, insya-Allah. Terima dengan mata lebah anak-anak. Sentiasa bersyukur. Jangan patah semangat, jangan breakdown. Jangan breakdown because this is not the end. This is just the beginning anak-anak. Baru nak mula. So jangan patah semangat. Okey? Berjaya hari ini tak semestinya berjaya pada masa akan datang. Gagal hari ini tidak bermakna gagal selama-lamanya. Cikgu Farah, betul ke cikgu subjek bahasa Inggeris ni macam cikgu motivasi lah? Saya memberi motivasi kepada semua anak-anak pelajar saya, tapi bila saya sendiri breakdown, motivasi saya adalah keluarga saya. Baik. Itu satu usaha dan kata-kata semangat yang sangat baik dari Cikgu Farah. Cikgu Azhari, mungkin juga nasihat kepada, saya gemar sebab cikgu-cikgu akan membahasakan murid-murid ini anak-anak kan, anak-anak masing-masing. Cikgu Azhari, nasihat kepada anak-anak batch Pro Max ini untuk lebih maju ke hadapan. Mereka ini sudah hebat apabila melaksanakan peperiksaan. Keputusan ini hanya sebagai untuk melengkapkan saja. Cikgu Azhari, silakan kata-kata akhirnya. Hanif, bagi saya tak berbahasakan mereka sebagai anak-anak. Bagi saya ini adalah adik-adik saja. Oh, muda lagi ni. Okey. Silakan. Okey, untuk adik-adik kat luar sana jangan kecewa. Mungkin sebelum ni harapan anda terlalu tinggi. Tapi bila dapat keputusan, mungkin ada sedikit kekecewaan di situ. Jadikan kekecewaan itu satu semangat untuk anda teruskan kehidupan pada masa akan datang. Susun strategi dengan betul, pilih kursus yang betul. Walaupun kursus itu anda kurang minat, tapi bersesuaian dengan keputusan itu ambil. Jangan memilih. Untuk situasi sekarang ni kita tidak boleh memilih. Dan bagi sesiapa yang memang kurang minat untuk sambung belajar, nasihat saya bekerjalah. Kerana kehidupan adalah satu proses pembelajaran di luar sana. Terlalu banyak benda untuk awak explore, untuk awak pelajari di luar sana. Kehidupan kita sangat besar. Pembelajaran itu satu konsep yang sangat besar. Bukan setakat belajar di universiti. So nasihat saya untuk adik-adik kat luar sana, untuk adik-adik sekolah saya sendiri SMK Teluk Panlima Garang, semoga berjaya. Anda adalah adik-adik yang hebat di mata saya. Dan Hanif, can I say something, Hanif? Boleh, silakan. 1 minit. Generasi Pro Max akan meninggalkan jejak langkah kejayaan kepada adik-adik SPM 2021. Kalau anda kuat menerima keputusan ini, maka adik-adik yang tahun ini lagi besar cabaran akan menerima bahang kekuatan abang-abang. So, girls and boys, as usual, #you inspire. You are inspired and we must always keep on inspiring. Come on. Keep up. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kedua-duanya. Saya rasa macam tengok cheerleading competition pula ni daripada kedua-duanya. Cikgu Azhari, untuk pengetahuan, saya pernah ke SMK Teluk Panlima Garang untuk bertanding debat dan perbahasan di sana ketika zaman belajar. Tapi masa tu saya kalah rasanya. Okey, terima kasih banyak kedua-duanya. Semoga berjaya. Terima kasih di atas pengorbanan kalian untuk SPM 2020 ini juga. All the best bersama dengan anak-anak dan adik-adik sebentar saja lagi. Okey, terima kasih Cikgu Farah dan juga Cikgu Azhari yang sudi bersama. Yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini di Didik TV KPM. Mereka juga adalah antara cikgu yang memberikan pengetahuan, pengalaman dan juga sesi pembelajaran kepada
anak-anak murid kita kepada calon-calon SPM 2021. Sebentar saja lagi, lebih kurang 1 minit saja keputusan akan diumumkan, akan dikeluarkan. Ingat, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ambil masa untuk masuk dan login. Ada 3 cara sekali lagi dalam talian di marizak1.moi.gov.my dan juga marizak2.moi.gov.my. Juga secara SMS boleh didapatkan SPM, jarak nombor kad pengenalan, jarak angka giliran dan hantar ke 68886. Manakala bagi pelajar yang tidak mempunyai capaian internet, anda telah dikenal pasti oleh guru masing-masing untuk diberikan keputusan secara fizikalnya, akan dihubungi oleh cikgu-cikgu ini untuk diberikan keputusan anda. Jadi bertabah, ingat tarik nafas dalam sebelum kita login tersebut untuk kita mendapatkan keputusan. Ingat, walau apa pun antara pesanan cikgu-cikgu sebentar tadi adalah ini hanyalah permulaan kepada kehidupan dan juga perjalanan untuk sesuatu yang lebih berjaya pada masa akan datang. Okey, sekian saja di sini di Didik TV KPM untuk program khas Sidang Media yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Zahidin. Saya Hanik Miswam bersama dengan kru-kru penerbitan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.